Orang yang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa bersiap untuk saat suatu ketika nanti dia akan menghadap di hadapan Allah, membawa bekalan dia untuk dia hidup lepas pada dia mati nanti. Wal ajiz, dan orang yang bodoh di kalangan kamu siapa? Manittaba'a hawahu, orang yang melayan hawa nafsu dia. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia ini yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, beritahulah padanya sesungguhnya kematian itu akan mengejarnya dan mendapatkannya. Lepas pada saja dia mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian dipulangkan dia kepada satu alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang dikerjakan sepanjang dia hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita yang Allah telah kurniakan pada kita saat ini. Syukurnya dalam kesibukan kita dalam tugasan harian kita. Pada masa yang baik ini, kita diberi peluang oleh Allah untuk datang seketika duduk dalam majlis ilmu sebegini di antara maghrib dan isyak untuk menjadi tetamu kepada Allah saat mana kita berada di antara maghrib dan isyak ini. Kerana kita tahu bahawa alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk tugasan harian kita, malam yang baik sebegini kita datang sekejap. Sementara lagi masa saat mana orang Melayu kita tak habis lagi beraya. Orang kita masih lagi sibuk dengan rumah terbuka dan sebagainya. Manakala kita pula sentiasa berbekal, buat bekalan dalam hidup kita ni, bekalan yang kita tahu bahawa hidup kita ni tak berhenti dengan dunia semata-mata. Kejap lagi kita akan jumpa satu lagi alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita hidup sekarang ini. Dipanggil alam barzah. Depan kita ni, kalau kita baca dalam kitab dan disebut oleh para nabi dan juga diajar oleh para alim ulama kita, depan kita ni, lepas pada ni kita akan hidup lagi alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Sekarang kita baru berada di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana. Sebelum daripada ni kita pernah hidup di alam yang pertama. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ni saya yakin semua dah pernah melaluinya.
alam kandungan ibu. Tak ada seorang pun yang sebut saya tak keluar daripada perut ibu saya, Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz, dia sebut. Tak ada lagi orang nak sebut demikian. Saya tak keluar daripada buluh betung, habis saya keluar daripada buah labu, Ustaz. Mungkin cerita-cerita dongeng dahulu orang sebut. Tapi zaman kita ni zaman orang belajar semua. Orang menuntut ilmu. Cuma kita belajar untuk dunia. Kita jarang kita nak belajar untuk akhirat. Orang kita sanggup belajar jauh. Belajar pergi sampai Amerika. Belajar sampai ke kutub utara. Sampai ke mana-mana atas dunia. Untuk apa kamu belajar? Belajar untuk dunia. Belajar untuk kita nak dapat keselesaan dunia. Tapi orang kita tak sanggup nak belajar jauh untuk dapat keselesaan akhirat Allah. Padahal perjalanan kita ini tidak berhenti dengan dunia. Sekejap lagi lepas pada kita hidup di alam dunia ini, kita kena hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga saya sebut sekejap tadi, alam yang disebut dengan alam barzah. Hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Sebagaimana hidupnya kita di alam tama dahulu, sebagaimana kita hidup sekarang ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup ini? Tak. Allah jadikan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak lagi. Ada lagi satu alam yang terakhir perjalanan hidup kita, dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Sampai alam syurga, alam neraka, Allah sebut terus, khalidina fiha abada. Kekallah kamu sampai bila-bila kamu sampai di alam tersebut. Sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut, khalidina fiha abada. Kekal hidup kamu sampai bila-bila. So itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mana Rasulullah cerita tentang lima-lima alam ini, Rasulullah akan sebut terus. Rasulullah ajar terus pada kita. Lima-lima alam yang saya sebut sebentar tadi, alam yang paling bernilai, yang perlu kita jaga sungguh-sungguh, alam dunia sekarang. Alam inilah alam penentuan, alam fana dipanggil, alam yang hancur. Alam ini alam yang paling penting daripada lima-lima alam ini. Kerana depan kita ni tiga lagi alam yang kita lalui akan datang nanti, dipanggil alam jawapan. Menjawab kepada yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Manakala dunia ni alam untuk kita yaumul amal, untuk kita buat amalan. Banyakkan amalan dalam hidup kita. Sehingga kan jangan sampai peringkat kita tertinggal dan kita datang penyesalan. Bila kita menghadap depan Allah, lalu kita datang menyesal demi menyesal. Sekarang kita tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nak tengok. Mula saja kita mati, datang terus menyesal. Menyesal terus. Banyak penyesalan demi penyesalan yang akan datang. Menyesal. Kenapa kita menyesal? Kerana kita tak ambil benda yang patut kita buat sepanjang kita hidup ini. Sebagaimana cerita masyhur, orang yang masuk dalam kawasan gua yang gelap pekat, bila masuk dalam gua yang gelap pekat itu, ketua dia sebut, bawah kaki kita ni ada permata-permata. Ada permata-permata. Permata-permata yang ada ni, kita pakai ambil lah, katanya ketua mereka sebut. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada yang ambil letak dalam baju. Rasa berat, buang balik permata tersebut. Dia tak nampak pun kerana gelap. Ada yang ambil pikul, ada yang ambil sikit, ada yang percaya tak percaya, jalan dalam gelap. Bila keluar daripada gua, tengok saja penuh dengan permata. Yang ambil sikit rasa menyesal, sikit je aku ambil dia. Manakala yang tak ambil langsung, menyesal lagi. Menyesal terus, Allah aku tak ambil langsung. Manakala orang yang ambil kemudian dah buang, ambil dan buang, dalam dia pun menyesal juga. Demikian dengan dunia. Dunia ni
Apa yang kita lalui saat ini Allah Subhanahu wa taala sebut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang telah menjaga orang yang beriman itu. Allah yang telah jaga. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi pelindung pada orang yang beriman pada Allah. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan kamu daripada kegelapan pada cahaya. Manakala walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Manakala orang kafir dia melindungi orang manusia itu supaya manusia itu melakukan taghut. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Kerja mereka mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Mengeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika humul Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar. Allah sebut mereka itu termasuk di kalangan orang-orang ahli neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka sampai bila-bila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mula mengajar pada kita, bila kita hidup di atas dunia ini, biar jadi orang cerdik. Jangan kita jadi orang yang tak cerdik. Rasulullah ajar terus, cerdik ni bukan orang yang sijil banyak. Orang cerdik ni bukan orang yang rumah besar. Cerdik ni bukan orang yang harta benda yang banyak. Rasulullah ajar orang cerdik siapa? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa bersiap untuk saat suatu ketika nanti dia akan menghadap di hadapan Allah, membawa bekalan dia untuk dia hidup lepas pada dia mati nanti. Wal ajiz, dan orang yang bodoh di kalangan kamu siapa? Manittaba'a hawahu. Orang yang melayan hawa nafsu dia. Layan je hawa nafsu. Tak je pada diri dia. Orang tanya tak semayang ke? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab. Habis tu, engkau tak takut neraka ke kalau mati nanti? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Ni orang yang hidup melayan hawa nafsu. Hidup melayan hawa nafsu ni, hidup dia wa tamanna ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan pada Allah. Man taba'a hawahu, orang yang hidup dia ikut hawa nafsu dia. Wa tamanna ala Allah, kemudian dia letak angan-angan pada Allah. Ni ramai di kalangan kita begitu. Hidup melayan hawa nafsu ni ramai di kalangan kita. Orang tanya tak baca Quran ke? Tak. Kamu tak baca ke Quran? Tak boleh baca, dia jawab. Kenapa tak boleh baca? Aku benak, dia jawab. Kenapa benak? Aku makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun aku makan. Yang hidup dia layan hawa nafsu dia. Habis tu kalau kamu mati nanti, tak apa, kalau aku mati nanti ada anak-anak tahfiz yang menghafal Quran kan. Kita akan upah je mereka untuk baca Quran untuk kita. Yang inilah sebodoh-bodoh manusia. Para hadirin sekalian, daripada titik tolak inilah saya nak sebut pada jemaah pada malam ini. Cuba kita menung sekejap. Apa makna sebenarnya kita hidup ini? Kita hidup sebenarnya kita nak hidup ni untuk apa? Yang kita terpaksa lalui bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, ni nak habis pula bulan Syawal. Besok berakhir bulan Syawal. Perjalanan umur kita berjalan. Masa kita sedang bergerak dalam hidup kita ini, sebenarnya kita nak apa dia dalam hidup ini? Cuba tanya jarang-jarang sekali dalam hidup para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kadang-kadang mengah dalam hidup. Tuan-tuan kerja apa dalam hidup? Cuba tanya dalam hidup kita, kita sedang mengejar apa dalam hidup kita? Kita nak apa dia sebenarnya dalam hidup ini? Ada orang kalau kita tanya dia, kamu duduk menung je kat rumah, kamu tunggu apa? Dia jawab, aku sedang RTM, dia sebut. Orang tanya, RTM apa dia? Rehat tunggu mati, dia jawab. Maknanya pada diri dia mudah je dalam hidup dia. Kamu tak tahu ke lepas pada mati nanti kamu akan hidup balik? Kamu tak tahu ke benda apa yang kamu akan lalui masa yang akan datang nanti? Ramai di kalangan kita ni bela dalam perjalanan hidup dia.
Dia tak tahu sebenarnya dia nak kerja apa dalam hidup ini. Sampai berkelahi dengan jiran tetangga. Sampai tak bertegur sapa di antara satu sama lain. Sampai di kalangan kita ni, sampai tak peduli tentang anak-anak dan kehidupan mereka. Anak-anak pun tak peduli kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita. Sebenarnya kita nak apa dia dalam hidup kita? Dalam hidup ni, makna hidup ni sebenarnya untuk apa? Tuan-tuan perhati sikit lagi lah saya nak sebut. Kalau tuan-tuan rajin sikit perhati, 5 alam yang saya sebut tadi, semuanya alam paksaan Allah. Allah paksa je dalam hidup kita ni. Semenjak daripada alam kandungan ibu lagi. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab, bila masuk saja benih orang lelaki dalam rahim orang perempuan, masuk saja benih tersebut, dalam banyak-banyak benih tu, lebih kurang 40 juta ekor sperma. Disebut demikian. Benih lelaki ni, bila masuk dalam rahim seorang perempuan tu, paling tidak ada 40 juta ekor sperma. Macam nak berudu kecil-kecil begitu je. Di antara 40 juta ekor sperma tersebut, yang aktif ni, ada seekor yang laju bergerak ke depan. Yang laju bergerak ke depan ni, malaikat pegang terus. Malaikat pegang yang laju tersebut. Malaikat tanya Allah, ya Allah, yang ni seorang ni laju ni, kamu nak jadi manusia ke tak jadi manusia ni ya Allah? Nak buat manusia ke tak buat manusia ni ya Allah? Allah sebut, jadikanlah dia manusia. Sebut saja dia jadi manusia tu, kita ni. Kita yang lahir daripada seekor tersebut. Yang lain tu jatuh terlentang tepi jalan, yang meniagak, yang berlari, yang terduduk, yang semua di kalangan makhluk yang dinamakan dengan sperma ini. Tuan-tuan faham ke tak faham, buat faham lah sebenarnya. Nampak macam termenung je. Macam mana boleh terjadi macam tu Ustaz? Nak sebutnya dalam kandungan ibu, masuk dalam kandungan orang perempuan, seekor tersebut malaikat pegang. Rasulullah sebut, bila Allah kata lepaskan dia, lepaslah dia, kemudian tercantum dengan telur orang perempuan. Orang perempuan ni Allah jadikan telur daripada ovari dia, daripada sebahagian sebelah kanan, sebelah kiri dia. Keluar telur. Telur tu yang dinamakan dengan ovum. Bila tercantum saja, dalam istilah agama dipanggil nutfah. Dalam istilah sains dipanggil zygote. Kemudian jadi embrio. Kemudian jadi fetus. Kejadian yang Allah jadikan. Dalam istilah agama dipanggil nutfah. Summa alaqah. Summa mudrah. Allah jadikan dalam kandungan ibu. Dalam keadaan orang perempuan ni tak buat apa-apa, Allah jadikan cukup 4 bulan 10 hari, datang malaikat. Datang malaikat. Fayunfaqu fihi ruh. Lalu ditiup ruh dalam kandungan itu. Takjubnya Allah jadikan itu. Tiup ruh. Waktu mana tiup ruh saja, wa yu'maru bi 4 kalimat. Malaikat tulis terus orang yang nak hidup ni 4 perkara. Orang yang nak hidup ni malaikat, kamu tulis tentang orang nak hidup ni 4 perkara. Kamu tulis malaikat. Yang pertama tulis apa dia? Yang pertama bi rizqi. Kamu tulis rezeki dia banyak mana. Orang ni dapat berim ke tak dapat berim dia panggil. Tulis terus orang ni dia dapat beasiswa ke tak dapat beasiswa. Orang ni rezeki dia banyak mana. Tulis malaikat, tulis rezeki. Batu Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan ambil barang orang. Islam larang jangan terlibat, kerana Allah dah tulis dah rezeki masing-masing. Semua di kalangan kita ni ada rezeki yang Allah tulis, yang Allah telah tetap dalam hidup kita. Allah dah tulis dah, kamu ni layak jadi Perdana Menteri ke tak layak jadi Perdana Menteri, ataupun kamu jadi bakal Perdana Menteri sampai bila-bila. Kamu dalam hidup kamu ni ada potensi ke tak jadi, ada potensi untuk jadi yang berhormat. Kamu ni semua Allah tulis dalam hidup kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah tulis, Allah sebut di arasy Allah itu telah ditulis segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah, rezeki kamu dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk di kamu. Kemudian tulis yang kedua malaikat, wa ajalih, ajal orang yang nak hidup ni. Kamu tulis malaikat. Orang yang nak hidup ni kamu tulis terus. Macam mana dia hidup? Dia mati bila? Ketika mana? Saat yang bagaimana? Di mana? Kamu tulis semua malaikat.
Yang ketiga malaikat, kamu tulis wa amalih, orang ni dia kahwin dengan siapa, dia tinggal di mana. Kamu tulis terus malaikat, dia kerja apa, tulis semua tentang orang ni. Yang ketiga tulis wa amalih, amalan dia. Satu Islam larang jangan kita terlibat dengan ilmu tilik. Jangan sibuk nak menilik, jangan sibuk nak jumpa tukang tenung nasib, jangan. Baca ramalan, jangan. Kita ni kan dulu-dulu kan, kawan-kawan kita ni suka sangat ni tekan kat sini kan. Tekan kat sini keluar 2 biji. 2 orang anak lah tu dia sebut. Tekan lagi kat sini tu keluar lagi 2 biji. 2 4 orang dia sebut demikian. Tengok sekarang 8 orang anak kita. Nak sebutnya kawan-kawan kita dulu suka sangat pegang telapak tangan kita kan. Dia pegang ni, dia tengok tulisan M miskin lah tu dia sebut demikian. Kita ni jenuh tunggu bila lah nak berubah jadi K, kaya dipanggil. Nak sebutnya ramalan, Islam larang. Jangan kamu belajar ramalan taik lalat, jangan belajar. Jangan belajar ilmu-ilmu tenung nasib, jangan. Tarikh lahir, jangan. Jangan sibuk nak baca bacaan-bacaan demikian. Baca Quran tu yang besar. Kamu nak baca ramalan-ramalan. Dalam hidup ini, kemudian yang ketiga tulis wa amali, amalan dia. Dalam kandungan ibu lagi. Yang keempat, malaikat, kamu tulis orang ni sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka. Dalam kandungan dah tulis, siap dah tulis. Kemudian kita hidup dalam kandungan ibu. Seronok ke hidup dalam kandungan ibu? Seronok. Apa yang tak seronok dalam hidup dalam kandungan ibu? Makan free, jalan tak kena tambang, duduk dalam aircon 24 jam. Duduk dalam kandungan ibu kan seronok kan? Siapa yang tak seronok dalam kandungan ibu? Duduk kita, ibu kita ke mana kita pun mengikut sama. Seronok kita berguling-guling, berpusing-pusing dalam perut ibu kita. Sukanya kita dalam kandungan ibu. Tapi sampai bila? Sampai bila? Sampai satu masa Allah tentukan dikeluarkan daripada kandungan ibu kita. Seronok kita dalam kandungan ibu, Allah tak biarkan keseronokan itu berkekalan. Allah paksa kita keluar. Allah sebut, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu. Allah sebut, dan aku, Allah guna kalimah wallah, demi Allah, wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Bukan mana-mana doktor, bukan mana-mana bidan, bukan mana-mana orang yang keluarkan daripada kandungan ibu ni. Siapa yang keluarkan kamu? Allah. Allah sebut, aku yang keluarkan. Bukti Allah keluarkan kita daripada kandungan ibu kita, kita boleh lihat berapa ramai orang melahirkan anak dalam bas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam keadaan tak bersedia. Nurse sebut, tahan ya kak, tahan katanya nurse. Akak jangan keluar lagi kak, tahan ya. Yelah katanya akak sebut. Yelah tu, tak tahan dah dia sebut. Tiba-tiba belebuh keluar juga dia. Siapa yang keluarkan kita? Allah. Yang keluarkan kita daripada kandungan ibu kita. Saya nak sebut Allah paksa kita kan. Allah sedang paksa kita. Kemudian kita keluar ke alam dunia. Hidup di alam dunia seronok. Mula-mula takut. Keluar tu rasa takut. Keluar daripada kandungan ibu ni, takut, Allah saja yang tahu. Takut sampai keluar tangisan, kedengaran tangisan, tangan yang tergenggam. Sehingga kan bapa disunatkan azan di telinga kanan anak-anak masing-masing. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Disunatkan kita azan di telinga kanan anak kita. Kenapa azan? Nak menguatkan keyakinan. Azan di telinga kanan. Kerana dia tengah menangis, kita bagi sokongan pada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sebut pada dia, anakku, Allah yang besar. Allah yang besar. Kamu jangan rasa dunia ni besar. Dunia ni kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. 4 kali. Nak bagi tahu, kamu lahir dengan azan 4 kali takbir,
Waktu mana kamu mati nanti, 4 kali takbir juga. Sama je. Di antara azan dan iqamat, kejap je masa hidup. Tak lama pun. Azan telinga kanan. Kemudian qamat telinga kiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana nak bagi tahu pada anak kita. Jangan takut. Kamu menjadi bayi sekarang. Kamu menjadi bayi. Menjadi bayi seronok ke? Seronok. Siapa yang tak seronok menjadi bayi? Saat yang indah dalam hidup. Tak ada tanggungjawab. Bila kita menangis, orang akan pujuk kita. Bila kita nak mandi, orang tolong mandikan kita. Bila kita mengantuk, orang tolong dodoikan kita. Kita nak berjalan ke mana pun orang dukung kita. Jalan ke mana pun orang semua gegam dengan kita kan. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Semua orang tengok muka kita ni menyampah je. Nak sebutnya gambaran, seronok jadi bayi seronok. Tapi sekejap je kan. Di antara hari pertama kelahiran sampai 2 tahun umur dan usia kita. Usia 2 tahun mula kita menginjak menjadi seorang kanak-kanak. Menjadi kanak-kanak. Sehingga bila? Sehingga kita usia 9 tahun dipanggil kanak-kanak. Kanak-kanak seronok. Seronok jadi kanak-kanak. Masa kita indah menjadi kanak-kanak. Bebas tidur di mana. Nak berjalan di mana. Seronok kita menjadi kanak-kanak. Tidak ada tanggungjawab. Tak perlu semayang. Tak perlu tutup aurat. Tak perlu dalam hidup kita ni. Boleh buat apa saja. Kanak-kanak tidak ada undang-undang dan peraturan untuk mereka. Allah jadikan demikian dalam hidup. Seronok menjadi kanak-kanak. Tapi sekejap je kan menjadi kanak-kanak. Sampai usia 9 tahun kita mula menginjak menjadi taklif dalam hidup kita. Mendapat satu tanggung yang perlu dijawab dalam hidup. Yang dipanggil mukallaf. Berumur 9 tahun sampai usia meniti usia kita yang disebut dengan remaja dalam hidup ini. Kita mula menjadi remaja. Saat remaja sekejap saja. Di antara umur 9 tahun sampai usia kita 20 tahun. Ada yang sebut remaja di antara umur 9 tahun sampai usia 18 tahun. Maka berakhir usia remaja kita. Allah paksa kita. Daripada kita menjadi bayi, kemudian Allah paksa kita menjadi kanak-kanak, kemudian Allah paksa kita menjadi remaja. Remaja seronok menjadi remaja. Seronok. Zaman kebingungan. Disebut dalam kitab, remaja di saat mana kita menjadi bingung. Menjadi gila-gila dalam hidup. Remaja ni kita jadi, Allah sebut dalam Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami tunjuk 2 jalan dalam hidupnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, فَأَلْحَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا. Saat remaja ni, kamu mula menentukan perjalanan kamu. Sama ada kamu nak jadi syurga, kamu pilih syurga, ataupun kamu pilih neraka dalam hidup kamu. Zaman remaja ni zaman kegilaan. Dalam satu riwayat sebut, Rasulullah sebut, asyababu syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan. Tuan-tuan nak tahu kita ni zaman remaja gila tak gila? Cuba tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Tengok gambar kita remaja-remaja dahulu, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni kita sebut. Nak sebutnya zaman tu zaman kegilaan kan. Kita boleh bergayut di antara dahan ke dahan. Mana orang buat kerja demikian? Kita boleh menyeberangi sungai yang berarus deras. Boleh kita seberang. Zaman gila-gila dipanggil. Zaman yang kita boleh buat berlari di atas batah padi. Kita boleh lari tengah-tengah hujan lebat dengan kilat yang memancar. Kita berjalan samba je. Kita nak sebut zaman remaja. Zaman remaja ni zaman kegilaan. Nak tengok kita, remaja ni gila tak gila? Cuba tengok remaja-remaja sekarang. Rambut dia tercacak-cacak je. Cakap pula gila-gila kan. Yo dia bercakap. Remaja-remaja kan gila-gila kan. Naik motor tu menyaga atas motor. Dia boleh menyaga atas motor tu. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang orang gila pun geling kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya zaman keremajaan dalam kehidupan. Tapi sekejap je masa. Sampai usia kita menjadi dewasa. Allah masukkan kita di usia 20-an.
20 tahun dalam hidup. Menjejak saja usia 20 tahun, kita mula menjadi dewasa. Dewasa sekejap je dewasa. Dewasa ni bila? Di antara usia 20 tahun sampai usia 40 tahun. Itu je masa dewasa. Dalam hidup sekejap je, 20 tahun, kita kahwin, usia 27 tahun. Baki 13 tahun lagi. Kemudian kita dapat anak pada usia 30 tahun. Ada 10 tahun lagi masa dewasa kita. Sampai usia kita 40 tahun. Kita mula menjadi tua yang pertama dalam hidup. Tua tak ada orang nak jadi tua. Sampai usia 40 tahun, orang mula panggil kita pakcik. Terkejut kita. Pakcik? Bukan pakcik lah, abang lah kita sebut. Tak nak jadi tua. Mana ada orang nak jadi tua? Kita marah orang. Ada setengah-setengah orang panggil dia nenek. Ada seorang sahabat saya panggil dia nenek. Nenek paling dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Nak sebutnya usia 40 tahun, usia tua. Usia tua yang pertama dalam hidup. Bukan beginning of life. Tak sama dengan yang dipahami oleh orang barat. Barat dia rasa bila kamu umur 40 tahun, kamu dah mula perjalanan untuk nak kehidupan untuk diri kamu. Tetapi Islam diajar dalam hidup ini, dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, bila kita hidup saja, usia 40 tahun, usia kamu dalam keadaan kamu meniti, usia tua dalam hidup kamu. Diajar demikian. Sampai bila? Tua yang pertama, kita tua sampai usia 60 tahun. Bila sampai usia 60 tahun, kita tidak dianggap lagi tua. Tetapi 60 tahun, usia wajib mati. Kita sudah memasuki fasa yang pertama. Wajib mati. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Kalau tuan-tuan masuki usia 60 tahun hingga 70 tahun, tuan-tuan jangan kejar lagi dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kejar juga dunia, tuan-tuan akan tertinggal akhirat. Tuan-tuan akan tertinggal akhirat. Siapa yang usia 60 tahun, dia masih sweet anak dara orang lagi. Usia 60 tahun, tak boleh datang lagi ke surau, ke masjid. Tuan-tuan tak akan jumpa akhirat Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa akhirat dengan penuh kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Bila usia 60 tahun, kena letak dalam jiwa kita, confirm mati. Usia kita dah mesti menghadap depan Allah. Sampai usia 70 tahun. Lepas usia 70 tahun, kita tidak dianggap usia tua lagi. Tetapi kita dianggap usia yang tua bangka, dia panggil demikian. Bangka dah dalam hidup kita. Dan kita akan mati bila-bila masa untuk dipanggil menghadap depan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Berakhirkah perjalanan hidup ini dengan kematian? Tak. Belum berakhir. Allah jadikan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang nyawa kena merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Manakala gaji-gaji kamu, ganjaran-ganjaran kerja kamu sepanjang kamu hidup atas dunia ni, nak dapat kat mana ganjaran ini? Yaumal qiyamah, Allah sebut. Tunggu di hari kiamat. Bila hari kiamat dalam hidup ini? Bila kita mati, kita akan mengalami kiamat. Kiamat yang pertama dalam hidup seorang mukmin. Bila kita akan berlaku kiamat dalam hidup? Bila kita mati. Start daripada kita mula mati, itulah kiamat yang pertama yang berlaku dalam hidup seorang mukmin. Kemudian kita akan melalui. Lepas pada kita mati saja, hidup ke tak hidup? Hidup. Roh kita keluar saja, menghadap depan Allah. Kemudian Allah tentukan pada diri kita. Allah sebut dua je. Sama ada Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni insya-Allah. Kita termasuk di kalangan orang yang ahliyin, Illiyin insya-Allah. Ataupun Allah sebut tentukan dia di kalangan ahli neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka Sijjin, roh ni turun terus, berdiri di hujung kepala masing-masing. Tuan-tuan boleh nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat kucupan
di dahi kita oleh anak-anak kita. Kita boleh rasa saat mana tangan ini mula diusap di atas badan kita. Orang usap badan kita untuk mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang kapankan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung jenazah kita. Dibawa sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur saja, letak saja jenazah kita sebelum diturunkan ke liang lahat, kita nampak dua orang malaikat munkar dan nakir warna hitam kebiru-biruan untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Hidup ke tak hidup? Hidup. Tak percaya cuba try matilah. Nak sebutnya hidup di saat itu. Bila orang usung jenazah kita je, nak turun ke bawah dalam liang lahat tersebut, bila orang angkat je jenazah kita tu, rasa terus tum terus. Pengalaman pertama dipanggil ad-darat, himpitan kubur. Himpitan kubur, tak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Semua di kalangan kita akan rasa saat ad-darat dipanggil. Darat, himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat manusia ni yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sebut, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az untuk ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Saat mana diturunkan jenazah Sa'ad bin Mu'az ke liang lahat, waktu mana turun saja, turun kali yang pertama, pum, kena terus. Pum, kena kali yang pertama tu, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az kemudian dilapangkan kembali. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwal Al-Akhirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan ramai lagi ulama-ulama yang bincangkan perkara demikian. Bila tanya pada Sa'ad, keluarga Sa'ad bin Mu'az, ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Kena himpitan kubur. Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az kata, Rasulullah bagi tahu pada kami, kadang Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia. Tak bersih air kencing. Dan tanya lagi, ulama-ulama tanya lagi, tak bersih air kencing macam mana? Yang dimaksudkan tak bersih air kencing tadi, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, dia sebut, kerana Sa'ad bin Mu'az pernah satu kali dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri sekali tersebut, kerana sekali itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az sekali je kencing sambil berdiri. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali dah kita? Tu kencing yang sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebut je berapa lama dah kena kencing. Nak gambarkan pada kita ni gambaran bagaimana himpitan kubur. Bila turun saja dalam kubur tu, bau tanah depan muka kita ni. Ni dengar suara kat bawah telinga ni. Bawah telinga ni dengar. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Hidup ke tak hidup di alam barzakh? Hidup. Dipaksa. Start daripada hidup di alam barzakh, orang tinggal telapak kaki yang terakhir, 3 langkah terakhir meninggalkan kubur kita tu. Mereka sebut, cuba tengok tu, orang dah tinggal dah kubur kamu. Cuba dengar tu, tak ada dah siapa yang bersama dengan kamu. Hebat kamu dulu atas dunia kan, sekarang ada orang nak bersama dengan kamu. Mereka tanya pada kita, mereka tanya ni, mana nak lagi nilai kamu, mana lagi kehebatan kamu? Kemudian kita hidup di alam tersebut. Saya tak bercadang nak cerita yang ni, tapi saya nak sebut erti kehidupan kita ini. Apa makna kita hidup? Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kemudian kita dipaksa untuk bangun, bangkit balik di padang mahsyar. Bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Bangun ni, masing-masing sibuk tanya, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita tidur
tiba-tiba bangun balik dengan satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, benarlah yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Ni kan dalam surah Yasin kan, kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin dia panggil begini. Nak sebutnya Allah cerita tentang bangun kita di padang mahsyar. Siap bangun di padang mahsyar, bila bangun tu turun malaikat, kepung kita ni, kepung manusia ni, kepung manusia dan juga jin. Bila kepung jin dan juga manusia sebelah saf, para malaikat kepung jin dan juga manusia ni, start daripada kepung saja, tak boleh lari dah manusia dan jin. Malaikat mula cabar, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba lari sekarang. Lari sekarang, aku nak tengok kamu lagi. Oh, atas dunia dahulu bukan main lagi, melampau kamu. Hidup atas dunia dahulu, kalau orang ajak, jom kita pergi dengan ceramah malam ni. Ceramah malam ni, tak boleh lah. Malam ni ada rumah terbuka lah, dia sebut. Kalau orang ajak, jom kita pergi baca Quran malam ni. Oh, malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pasar malam lah, dia sebut. Atas dunia ni kan banyak cabang kan. Banyak hala yang kita nak buat. Banyak benda yang kita nak lakukan. Baik, bila sampai di akhirat, cuba lagi sekarang, cuba lagi sekarang. Allah sebut. Lagi jin. Jin, kamu lagi jin. Manusia, kamu lagi manusia. Cuba lagi dua-dua ni. Lagi daripada kepungan para malaikat Allah. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang mampu melolos kepungan itu kecuali yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak kita sampai diadili, kemudian dihumban ke dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, kemudian disembelih mati. Tengah-tengah sebut. Ini sembelih mati. Dan matilah mati, dan melolonglah ahli neraka, bersempit sorak-sorai ahli syurga, khalidina fiha abada. Kekal sampai bila-bila kamu dalam syurga Allah, dan sekekal kamu sampai bila-bila dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, kalau kita menung perbincangan yang saya sebut alam yang kita nak lalui ni, orang yang cerdik dia fikir terus, hidup ni rupa-rupanya jangan sibuk habiskan masa mengejar dunia. Jangan kita habis masa dengan mengejar dunia. Nanti kan bila kita menghadap depan Allah, dunia ni akan menjadi ancaman besar dalam hidup kita nanti. Dan apa yang kita kena kejar dalam hidup ini? Bahasa ringkasnya, kejarlah kita untuk mendapatkan syurga Allah. Atas dunia ni mengejar syurga je. Dalam hidup kita ni jangan sampai kita terlepas daripada syurga Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, bila kita sebut mengejar syurga, macam mana kita nak dapatkan syurga ni dalam hidup kita ni? Sepanjang hidup atas dunia ni kena dapat syurga. Biar orang tengok kita nampak tanda-tanda ahli syurga Allah. Bila kita bercakap pun, bercakap ahli syurga Allah. Mulut-mulut yang keluar ni, mulut-mulut ahli syurga. Kalau tuan-tuan tanya lagi pada saya, macam mana ustaz nak dapat syurga? Saya kata jaga 3 benda je. Jaga 3 perkara je. Kalau tuan-tuan hidup atas dunia ni, 3 benda ni tuan-tuan jaga betul-betul. Jaga apa dia? Yang pertama, tolong jaga keyakinan kita dengan Islam. Jangan longgar keyakinan kita dengan Islam. Hidup kita ni, lagi lama kita hidup, lagi kukuh kita dengan Islam. Lagi kuat yakin kita dengan Islam. Sampai peringkat bila kita mati, mati dalam keadaan benar-benar Muslim. Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Kenapa demikian? Kita akan tanya, macam mana ustaz nak suruh semakin yakin dengan Islam? Sebab kita hidup ni ramai orang kita tak yakin dengan Islam. Orang kita ni teragak-agak dengan Islam. Kat mana kita teragak-agak? Ya, ada di kalangan kita dia sebut, saya tak teragak-agak pun ustaz. Saya memang semayang, saya puasa, saya zakat. Tak lagi, bukan begitu. Orang kita ni tak yakin dengan Islam kat mana? Dia boleh jadi dia yakin Islam dalam bab ibadah, tapi dalam bab ekonomi, ditolak ekonomi Islam. Orang kita tak terima ekonomi Islam kan? Pergi ke bank, pegawai bank tanya,
nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Orang Islam ni orang Islam. Dia tanya soalan demikian, menandakan apa dia? Dia tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Kita ni kan, orang tanya kita, tak hantar nak menghafal Quran ke? Tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja benda Ustaz kalau menghafal Quran? Habis tu kita tanya balik, habis tu kamu hantar anak ke mana? Saya hantar anak belajar sekolah sekular Ustaz. Saya lebih yakin sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang kita mana yakin dengan Al-Quran? Tak yakin pun dengan Al-Quran. Orang kita tak percaya dengan Al-Quran. Kita kata jom kita ikut Al-Quran. Tak boleh lah. Kalau kita ikut Al-Quran, nanti kita balik masa zaman-zaman unta, dia sebut demikian. Dia sebut demikian, tak yakin dengan Al-Quran. Kalau kita yakin, takkan kita tinggal Al-Quran dalam kehidupan anak-anak kita, dalam keluarga kita. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan yakin tak yakin dengan Al-Quran, mesti tuan-tuan akan ajar anak-anak semenjak daripada kecil lagi Al-Quran Al-Karim. Orang kita mana yang hantar anak kita belajar Quran, menghafal Quran, baca Quran. Padahal Al-Quran ni satu benda yang kena guna lepas pada kita habis belajar. Habis belajar, anak kita dia pergi belajar sekolah kebangsaan biasa. Saya bukan nafikan, tak. Tapi saya nak sebut, ramai mana orang kita hantar anak dia belajar di sekolah kebangsaan, belajar. Bila habis dia belajar, dia tak guna-guna pun yang dia belajar tersebut. Tuan-tuan cuba perhati betul-betul dalam hidup kita. Kita ni sendiri, saya sendiri ni pernah belajar. Dahulu, belajar sejarah, hafal sejarah, ingat sejarah tu, sejarah para mesuara. Bila habis belajar, tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Yang kita guna apa dia? Guna uping ipingnya sekarang. Yang kita nak kena guna apa dia? Al-Quran. Al-Quran ni, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Ramai mana orang kita tak betul Al-Quran. Baca Fatihah pun tak betul. Ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni, padahal sekian, ini satu kemelangan paling dahsyat dalam hidup. Quran pun tak boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran, dia biasa je menghina para alim ulama ni. Biasa je. Caci maki Islam ni biasa je dalam hidup. Quran pun tak boleh baca. Orang kita Quran pun tak boleh baca. Dia buat dek je dengan tak boleh baca Quran. Padahal tak boleh baca Quran ni, kalau tak boleh baca Quran, apa beza kamu dengan si munafik itu? Kalau kamu kata kamu mukmin, apa beza kamu dengan si kafir itu yang tak boleh baca Quran? Manakala kamu sendiri tak boleh baca Quran, kamu nak hidup jalan ke mana dalam hidup kamu? Quran pun tak boleh baca. Macam orang naik atas jalan raya, orang naik kereta atas jalan raya, tiba-tiba tak boleh baca peta jalan, tak boleh baca signboard jalan. Tuan-tuan nak pergi ke mana? Kita tanya. Tanya dia nak ke mana? Kalau kita nak pergi ke akhirat Allah, Quran pun tak boleh baca. Tanda apa dia? Tanda tak yakin. Tak yakin dalam hidup kita. Suatu saya sebut banyak kali, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran tak boleh baca, ya Allah. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, hafal, ingat. Facebook boleh baca, Twitter boleh baca, Quran tak boleh baca. Saya nak sebut yang ni di antara asas. Satu orang Melayu kita Islam ni, Melayu Islam kita di Malaysia ni, punca jadi pecah belah di kalangan kita, caci maki para alim ulama, nasihat alim ulama tak dengar, Quran pun tak reti. Quran baca pun tak reti. Bila Quran tak reti, tak ada lah ibu. Segala dipanggil hudan linnas, petunjuk dalam hidup kita ni Quran je. Benda yang paling asas. Orang kita tak yakin dengan Islam. Bila tak yakin dengan Islam, dia tolak ekonomi Islam, dia tolak pendidikan Islam, dia tolak politik Islam, dia tolak politik, dia tolak. Dia sebut, Ustaz, jangan sebut-sebut politik ni, politik suku, agama suku lah Ustaz, dia sebut. Ada lagi orang kita sebut demikian. Bila politik suku, agama suku, habis tu kita tanya, kenapa tak boleh sebut?
Ustaz ni cerita bak mati je Ustaz. Ustaz ni jangan cerita tentang politik. Habis yang nak cerita politik ni siapa? Orang kotor-kotor je. Yang kotor ni yang merintah negara yang kotor, begitu. Yang kotor ni. Kita tanya lagi dalam hidup kita ni. Kalau tidak ada politik Islam, Rasulullah merintah Madinah dengan politik apa? Rasulullah buka kota Mekah dengan politik mana? Dalam hidup ini. Ada orang kita kata, saya Ustaz, saya DAP Ustaz, duduk atas pagar, dia panggil dia. Saya bukannya menyebelahi mana-mana. Saya duduk atas pagar je. Duduklah atas pagar tu, tercucuk punggung nanti kita sebut. Nak sebutnya dalam hidup ni, kamu kena ada pendirian. Wattinu anfusakum. Kamu kena ada pendirian dalam hidup kamu. Kalau kamu tak guna politik Islam, orang akan guna politik kafir. Bila diguna politik Machiavelli, politik nasionalis, bila digunakan yang ni, bila masuk dalam kubur, kamu nak minta tolong dengan siapa? Bila masuk dalam kubur, nasionalis tak boleh tolong kita, liberalis tak boleh tolong kita, Syiah tak boleh tolong kita, ajaran selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita hanyalah Islam. Islam je boleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Satu bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan pilih separuh dan kufur separuh yang lain. Jangan tuan-tuan. Bila kita tak berpolitik cara Islam, orang bukan Islam akan ambil peranan dan akhirnya dia menguasai politik dan akhirnya terjadi apa yang telah terjadi. Habis kita. Kekuasaan kita hilang. Kita tidak ada lagi kekuatan. Dalam bidang apa? Dalam ekonomi kita hilang kuasa. Kemudian dalam pendidikan kita hilang kuasa. Dalam pentadbiran kita hilang kuasa. Kita hilang segala-galanya. Punca apa? Punca kita tidak memegang keyakinan terhadap Islam. Yang pertama ni dengan Islam. Tuan-tuan kena jaga sangat-sangat yang ni. Bila hidup ni, jaga keyakinan kita dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam, jangan. Kita ni lagi berusia, lagi warak. Lagi berusia, lagi saleh. Lagi berusia, lagi dekat dengan Allah. Itu tanda kita yakin dengan Islam. Mulut kita ni sentiasa sebut, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut ni sentiasa sebut demikian. Yang pertama. Yang kedua, sepanjang hidup ni tolong jaga ibadah. Jaga ibadah tuan-tuan. Jaga ibadah apa dia? Sepanjang hidup atas dunia. Tak payah jaga harta, tak payah. Tak payah jaga perut, tak payah jaga. Dalam hidup kita, nak jaga keluarga, tak payah jaga. Yang kena jaga ibadah. Jaga ibadah. Kerana orang dalam kubur, bila masuk dalam kubur tu, dia nampak kosong amal ibadah dia depan Allah. Bila dia nampak kosong, lalu dia sebut, qala rabbirji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup atas dunia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Ni nak jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Yang pertama solat. Solat ni kena jaga sungguh-sungguh. Saya nak sebut yang umur 40 tahun ke atas, jangan tinggal lagi solat berjemaah. Jangan solat, tinggal solat 5 waktu. Yang 40 tahun ke atas. Nak jaga sungguh. Kemudian yang umur dalam masa yang sama, solat berjemaah. Latih diri kita. Start daripada kita akan balik, jaga solat 5 waktu, jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Tak berbaloi dengan nilaian dunia, nak digantikan dengan azab dalam api neraka Allah. Kemudian umur 40 tahun sampai umur 60 tahun, 60 tahun jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Jangan tinggal solat tahajud malam. Ayah-ayah, ibu-ibu yang umur 60 tahun ke atas, kalian jangan tinggal solat tahajud malam. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Bangun tahajud. Kenapa kena bangun tahajud? Untuk menjadi bekalan bila kita berseorangan di barzah nanti. Umur 60 tahun tak masuk pejabat dah. 60 tahun ni kalau pergi pejabat pun orang halau balik dia panggil. Umur 60 tahun, mana masuk pejabat dah dalam hidup kita? Dah pencen dah. Nak kena umur, kena tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik dia panggil. Lambat lagi nak masuk pejabat. Dalam masa lambat lagi ni, dalam hidup kita ni, jaga solat tahajud malam. Tidur awal malam-malam. Jangan habiskan tengok Gusti.
Hanya tengok masa kita tengok Gusti. Yang akhirnya kita sakit urat habis badan kita. Tak masa-masa pada kita. Jangan habiskan masa kita tengok bola. Layan bola malam-malam. Sehingga kan kita tertinggal bangun tahajud malam. Jangan rugi pada kita. Dan jangan habiskan masa main game ayah-ayah, ibu-ibu. Saya dipahamkan ada lagi orang tua-tua main game. Main game dalam handphone ni. Main pula Candy Crush ya. Bukan main game yang hebat sangat pun. Nak sebutnya habis masa dalam hidup kita. Jangan. Malam-malam nak tidur, malam baca Quran. Ayah-ayah baca Quran. Ibu-ibu baca Quran. Tidur awal. Bangun tahajud. Dan jaga solat subuh berjemaah. Dan jaga solat isyak berjemaah. Dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga solat. Dalam ibadah. Yang masa yang sama dalam ibadah ni apa dia? Baca Quran. Baca Quran ayah-ayah, ibu-ibu. Sebelum daripada kita dipanggil menghadap depan Allah. Bacalah Quran. Dah usia 60 tahun. Baca Quran 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. Saya nak cabar ayah-ayah dan ibu-ibu kawasan ini. Kalau betul kalian rasa kalian ingin ke syurga Allah, kalian mesti baca 10 juzuk sehari Quran Karim. Ni tak khatam WhatsApp je tiap-tiap hari. Jangan baca Quran 1 juzuk sebelum masuk waktu, 1 juzuk lepas masuk waktu. 1 juzuk 8 muka ni, 8 helai tersebut 16 muka surat. Dalam keadaan kita baca sekejap je, 15 baris je. Satu muka tu 15 baris. 15 baris ni takkanlah kita perlu ambil masa sampai setengah jam. 15 baris satu muka. Tak munasabah dalam diri kita. Maknanya kena rajin pada kita untuk baca Al-Quran. Baca. Kalau tak boleh baca Quran, saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu yang tak boleh baca Quran, kalian jangan beralasan. Jangan kalian kata saya tak boleh baca Quran Ustaz. Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, datang jumpa AJK Surau. Jumpa dengan AJK Surau. Saya tak boleh baca Quran. Sebut ada AJK Surau. Saya tak boleh baca Quran, tolong bantu saya. Saya bimbang kalau saya mati, saya tak boleh baca Quran. AJK Surau jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Nak jadi AJK sangat, tiba-tiba tak boleh baca Quran. AJK kena jawab, mari kita sama-sama tolong menolong. Istihar pada jemaah-jemaah. Istihar bagi tahu pada semua jemaah penduduk kawasan ini, siapa yang dah boleh baca Quran, tolong datang ajar saudara kita yang tak boleh baca Quran ini. Senarai orang yang boleh baca Quran di kalangan jemaah kita, dan senarai orang yang tak boleh baca Quran di kalangan ahli jemaah kita. Rasulullah sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Seorang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula untuk membaca Al-Quran. Ini orang terbaik. Duduk lepas pada maghrib, lepas pada asar, cari tiang-tiang, dinding-dinding kawasan surau kita ni, duduk dua-dua orang baca Quran, belajar Quran, tadarus Al-Quran. Jangan tunggu dalam bulan Ramadan saja, jangan. Untuk bertadarus Al-Quran. Bahkan sepanjang masa kita hidup, peluang yang Allah bagi ni, tiap-tiap pagi lepas subuh je tadarus Al-Quran, tafsir Al-Quran, biar menjadi satu amalan dalam kehidupan masyarakat kita demikian. Ini satu benda yang perlu ada. Kalau tak boleh juga, tak ada, kebetulan tak ada, kawasan ni tak ada orang boleh baca Quran. Kalau tak ada orang boleh baca Quran, saya nak cabar pada ayah-ayah dan ibu-ibu, kalian kena tekak kembali Al-Quran dan salin balik Al-Quran. Biar 30 juzuk Al-Quran yang telah ditulis. Sebelum kita mati, biar ada Al-Quran yang kita tulis, yang kita salin balik. Biar kita boleh tunjuk depan Allah, ya Allah, aku tak boleh baca Quran, tapi aku dah tulis salin balik Al-Quran 30 juzuk, ya Allah. Biar ada Al-Quran yang kita salin. Biar ada tulisan tangan kita salin tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari salin Al-Quran. Yang kita tengok di Madinah tu, hidup dia sejak muda lagi, dia salin Al-Quran. Habis 30 juzuk Al-Quran 3 tahun, baru habis 30 juzuk Al-Quran. Dia salin tiap-tiap tahun. Dia kata bila sampai pada ayat-ayat tertentu, yang sampai pada ayat yang sedih, saya sedih yang amat sangat. Bila cerita tentang azab api neraka, saya tak boleh tulis tulisan-tulisan demikian. Tengok
orang yang hidup dengan Al-Quran Karim. Kita pun sama juga. Kenapa saya suruh tulis ni? Kerana dosa kita, masyarakat kita ni ada dua sekarang. Satu dosa mulut, satu dosa jari. Dosa mulut dengan baca Quran. Dosa jari dengan tulis balik Al-Quran Karim. Dosa jari kan, orang kita ni kadang-kadang dia tak boleh jaga jari dia ni. Terlampau menggatal sangat untuk nak forward bahan-bahan tertentu. Dia nak bagi tahu, kadang-kadang benda yang dia bagi tahu tu menjadi dosa besar dalam hidup dia. Apa dia? Bagi tahu orang tentang orang tu mati. Padahal orang tu tak mati-mati lagi pun. Ni dosa besar. Dia panggil an-nu'ah. Nu'ah ni satu dosa besar. Dalam kitab disebut, kamu sebarkan berita orang mati. Padahal orang tu tak mati. Kamu sebar berita tu, dosa besar pada diri kamu. Bukan dosa kecil, tak. Tapi orang kita ni tak. Dia rasa dia nak orang yang pertama yang bagi tahu pada orang lain kematian orang-orang tertentu. Padahal ni dosa. Ramai mana rumah tangga berantakan kerana tulisan-tulisan. Cerai-berai suami isteri kerana tak reti nak tulis. Tulisan-tulisan yang kasar-kasar. Mulut tak dengar, tapi jari tu kasar sangat. Di kalangan kita. Isteri yang kasar tulisan dengan suami. Suami yang kasar tulisan dengan isteri. Anak yang kasar tulisan dengan mak ayah dia. Menantu yang kasar menulis terhadap mertua dia. Tulisan-tulisan demikian menyinggung hati di kalangan kita. Jiran tetangga yang kasar di kalangan kita. Ramai mana orang left group kerana punca tulisan kita. Nak sebutnya tak jaganya tulisan. Jaga tulisan jari-jari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, saya nak sebut Quran kena ada pada kita. Yang ketiga, nak sebut juga yang ketiga apa dia? Tolong banyakkan bersedekah menjelang usia kita menghadap depan Allah. Jangan jadi penyimpan harta dunia, jangan. Bersedekah ayah-ayah, ibu-ibu. Dalam amal ibadah ni, di antara amalan kena jaga sungguh, bersedekah. Bagi. Jangan simpan. Rugi je kita simpan. Ada orang sebut, orang tanya dia, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, ustaz, dia sebut. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia sebut. Baru nak tua, tak tua lagi, dia sebut. Nak sebutnya tak rasa diri dia tua. Bila tua dah pencen, balik kampung. Buat rumah besar kat kampung. Di saat mana dia usia dah tua, untuk apa rumah besar di usia tua? Lutut pun tak larat dah. Anak-anak pun tak tinggal dengan kita dah. Buat rumah besar. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar, kahwin isteri besar pula. Masuk rumah besar. Masuk seminggu je, meninggal dunia terus. Meninggal dunia. Dah meninggal dunia, kereta baru dia dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, selang habis iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita raung kawasan kubur kita. Dia lalu je kawasan kubur kita tu, kita tengok macam-macam je kereta ni, kita sebut. Dia lalu saja tak apa juga, dia hon tu sakit hati. Bila dia hon tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah. Nak sebutnya, membazirnya harta benda kita. Jangan para hanskan. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Menyimpan untuk ke syurga. Macam mana kita nak simpan untuk ke syurga? Derma lah. Bagi tiap-tiap hari. Jangan tunggu hari Jumaat je nak derma. Tiap-tiap hari derma. Datang ke surau ni, buat derma harian. Derma harian. Jalankan tabung harian, tiap-tiap hari tabung ni jalan. Dan kita pula tiap-tiap hari tabung jalan je masuk dalam tabung. Tiap-tiap hari masuk dalam tabung. Orang tanya, masuk ni untuk apa? Untuk saya juga. Kita kena ingat, tiap kali mana kita infak, bukan kita infak untuk orang, kita infak untuk kita balik. Macam tuan-tuan lalu tabung depan tuan-tuan kan. Kebetulan dalam poket ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya kita ni, yang RM1 yang masuk tu kan. Yang RM50, tu kedai tom yam banyak lagi ni, kita sebut. Banyak lagi tempat nak pergi ni, kita sebut demikian. Makna, bila di akhirat nanti, kita berjumpa balik RM1 je jumpa. 50 tak berjumpa. Kita mesti menyesal.
Allah, kenapalah yang aku pergi letak RM1 tu? Kenapa aku tak letak yang RM50 tadi? Kita akan menyesal, tuan-tuan. Supaya kita tak menyesal, infaklah sepanjang masa sampai kita jangka dan kita letakkan dalam hidup kita. Bila menghadap depan Allah, kita dah tak ada apa-apa lagi urusan dengan dunia. Selesai dah masalah urusan kita dengan dunia. Saya dapati ramai orang kita, bila dia meninggal dunia, urusan dunia tak selesai lagi. Anak-anak dia mula berebut harta dia. Start daripada mula anak berebut terhadap harta benda dia, terseksalah dia dalam kubur. Tuan-tuan kena ingat demikian. Kita ni jangan menyeksa diri, tuan-tuan. Jangan menyeksa diri. Di antara menyeksa diri, bila kita ni membiarkan hidup anak-anak kita yang hidup ni bertengkaran, bercakaran, berebut terhadap harta benda kita. Kadang-kadang dia berebut, tengah berebut, dia pula mati. Cucu pula sambung berebut. Sambung pula berebut. Cucu pula mati, cicit pula sambung berebut. Allahu Akbar. Panjangnya masa. Bila nak habis ni? Bila nak habis ni? Tak habis, tuan-tuan. Kita tak rasa lah sebab kita tak mati lagi. Satu saya sebut sekarang ni, nak suruh kita ni jangan menyesal. Tukarlah cepat-cepat dalam hidup kita. Allah dah sebut melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan miskin orang yang banyak bersedekah di jalan Allah. Jaminan Rasulullah sebut, lagi kaya kamu ada, bila kamu banyak memberi, lagi banyak rezeki kamu yang Allah akan bagi. Jangan kamu simpan, jangan rugi. Saya dapati nikmat ini, saya sedang menikmati nikmat ini, nikmat memberi. Nikmat memberi ni, tuan-tuan boleh bayang, saya ni sendiri, saya nak cerita sikit malam ni pada tuan-tuan. Ni cerita pengalaman saya. Saya menanggung anak-anak yatim, orang miskin, pelajar-pelajar yang menghafal Quran di 5 buah sekolah tahfiz saya. Lebih kurang 1,000 lebih para pelajar ini. Sebulan saya perlu dekat dengan 300,000. Dapat daripada mana 300,000 ni? Tiap-tiap bulan nak cari 300,000, agak-agak daripada mana? Saya nak sebut pada tuan-tuan malam ni, saya dapat daripada sedekah yang saya buat. Infak yang dilakukan. Sedekah yang kita tak berhenti dalam hidup kita. Saya belajar daripada guru saya. Guru saya sebelum daripada ni, dia sebut kalau kamu nak berjaya, kamu banyak sedekah. Saya ingat lagi waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu, pengalaman saya. Bila saya belajar dekat Mesir dahulu, susah, tuan-tuan. Belajar 18 mata pelajaran. Kitab ni daripada bawah sampai ke atas ni kitab. 18 pelajaran ni nak ingat dalam satu kepala ni, satu masa. Macam mana nak buat? Guru saya pesan, guru saya waktu mana saya belajar tu, bersedekahlah kamu di jalan Allah. Waktu tu ayah dah meninggal dunia. Ni cerita pengalaman saya sendiri. Pinjam je, buat pinjaman. Nak belajar dekat Mesir ni, meminjam dengan kerajaan negeri Kelantan. Pinjam, kerajaan negeri Kelantan di waktu tersebut bagi pinjaman pada saya 3,500 selama 3,500 setahun. 3,500 ni saya simpan. Dalam saya simpan jaga. Dengan simpanan saya tersebut, saya infak di jalan Allah. Tiap-tiap minggu saya bagi. Bila masuk puasa, saya cerita pengalaman. Saya tak boleh jawab. Satu ketika buntu, tak boleh jawab, gelap. Saya pejam mata. Bila saya pejam mata, saya nampak ayat-ayat Quranul Karim mula mengalir depan mata kita. Saya nampak, ni cerita pengalaman saya. Saya nak sebut, nampak satu-satu ayat tersebut. Saya tulis balik ayat-ayat tersebut. Ayat Quran yang kita hafal. 8 juzuk kita nak kena hafal ni dalam kepala kita. Kesan daripada mana? Saya perhati kesan daripada yang pertama, daripada derma-derma yang kita sentiasa buat. Yang kedua, kesan daripada doa-doa ibu kita yang sentiasa mendoakan kejayaan kita. Ini besar dalam hidup. Sampai bila saya balik saja daripada Mesir, saya buat rumah anak yatim di Johansia tersebut. Kemudian dalam masa yang sama, buka sekolah tahfiz, ambil anak yatim, belajar, tanggung mereka seorang-seorang 3,500 seorang. Kita tanggung ni sendiri. Sebulan kita perlu dekat dengan 300,000. Daripada mana kita dapat 300,000? Daripada mana 300,000 ni dapat? Daripada sedekah yang kita infak, Allah jadikan daripada sedekah tu rezeki bertambah, boleh tanggung pelajar-pelajar ini belajar menghafal Quran ini sendiri. Saya nak sebut, ni kali pertama saya cerita ni. Saya tak pernah lagi cerita tanggungan beratnya. Malam-malam nangis seorang-seorang. Kadang-kadang berhenti tepi jalan, nangis.
mengadu pada Allah, ya Allah beratnya bebanan ini. Tapi Allah kurniakan kebaikan rezeki dengan melimpah ruah. Ada je orang yang nak menyumbang, ada je orang yang nak bagi sumbang. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa. Tengok-tengok nak sebutnya, hamba Allah tersebut datang bagi ustaz ni untuk tanggungan anak-anak yang belajar Quran, ustaz, yang menghafal Quran. Nak sebutnya gambaran apa ni? Kesan daripada sedekah. Tuan-tuan jangan berhenti bersedekah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berhenti bersedekah, tuan-tuan akan rasa kepahitan dan keperitan dunia ini semakin panjang. Tetapi bila tuan-tuan sentiasa bersedekah, tuan-tuan akan rasa kemanisan. Kemanisan dalam apa dia? Dalam ketaatan pada perintah Allah. Dan kita akan rasa nikmat. Nikmat sepanjang masa yang Allah bagi pada kita, hasil daripada kita berinfak dan berinfak di jalan Allah. Bukan hanya baca surah Al-Waqi'ah saja. Bukan hanya membaca semayang sunat duha saja, tidak. Bukan sekadar bangun tahajud malam saja, tidak. Tapi di antara rahsia besar rezeki nak suruh bertambah dalam hidup, bersedekahlah. Di waktu mana kamu susah, Allah akan kayakan kamu. Waktu mana suatu ketika dalam keadaan kesenangan dalam hidup kamu. Sedekah ni jadi kekuatan pada kita. Dan yang akhir sekali di atas dunia ni, tolong jaga yang tiga, jaga akhlak. Saya sebut tadi, yang pertama jaga Islam, jaga keyakinan, jangan goyah. Yang kedua jaga ibadah. Dan yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhlak kita ni kena jaga. Jangan semakin tua semakin buruk. Semakin tua semakin jauh dengan Allah, jangan. Tuan-tuan nak tahu kita ni berakhlak tak berakhlak, tuan-tuan tengok tuan-tuan berebut tak berebut saf pertama tiap kali mana kita solat. Kalau tuan-tuan dah mula berebut saf pertama tiap-tiap kali mana solat, tanda akhlak tuan-tuan semakin terpuji, semakin ikhlas dalam hidup kita. Kalau kita ni sambil lewa je datang sembahyang pun, wa idza qamu ila salati qamu qusala, bila nak sembahyang tu berat-berat je nak sembahyang. Kalau boleh juga nak sembahyang yuraunan nas, bila nak menunjuk-nunjuk depan manusia. Tak payahlah yang demikian. Akhlak kita semakin bagus bila solat kita menjadi khusyuk. Solat kita ni, sembahyang tu tengah berdiri teresak-esak nangis. Sak nangis. Kenapa menangis ni? Boleh jadi solat ni solat terakhir aku dalam hidup aku. Terasa pada kita. Bila sujud tu, nitik air mata basah. Janggut kita ni basah. Kemudian basah tempat sujud kita. Kenapa? Kerana beruntungnya aku boleh sujud. Orang lain dah lama dah semayang tak kerusi, tak boleh sujud-sujud. Kita ni boleh sujud. Ini dalam diri kita. Ni tanda ada akhlak. Yang duduk atas kerusi, nitih air mata. Duduk atas kerusi, nitih air mata. Kenapa? Panjang lagi umur aku, ya Allah. Orang lain dah lama dah terbaring, tak duduk atas kerusi. Terbaring dah menghadap depan Allah SWT. Nikmat yang ada pada diri kita. Lalu kita syukuri nikmat ini dengan akhlak yang baik, dengan peribadi yang baik. Boleh jaga akhlak ini, kita menyambung silaturahim seramai mungkin. Biar nama kita meniti di bibir-bibir setiap bibir mukmin. Nama kita dikenali di kalangan para malaikat Allah dengan akhlak yang baik. Mulut kita tak pernah mencaci maki orang. Tulisan kita tak pernah nak sampai menyakitkan hati orang. Hidup kita ni sentiasa menyambung dan menyambung hubungan kita dengan Nabi dan para Rasul. InsyaAllah di waktu itu kita akan rasa manisnya saat menghadap depan Allah. Dan kita rasa puas hati dengan panjangnya umur kita yang Allah bagi pada kita. Lalu kita merasa nikmat. Inilah nikmat sebenar. Rasa yang dinamakan dengan makna kehidupan sebenar. Bila kita hidup di atas dunia dalam mentaati perintah Allah SWT. Saya rasa sekadar inilah. Saya dah bercakap sejam 20 minit dah. Panjang dah masa saya dah tengok. Tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Malam ni boleh jadi malam ni malam yang perik dalam hidup tuan-tuan. Kerana mendengar kuliah yang panjang sebegini, saya harap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Saya pohon kemaafanlah kerana malam ni terpanjang sikit karenanya alhamdulillah saya pun baru habis puasa sunat 6 petang tadi ni. Baru balik habis puasa sunat 6, semangat sikit malam ni. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan yang baik ini, tempat yang baik ini akan menjadi saksi pada kita di akhirat untuk kita semua di kalangan kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Tuan-tuan jangan tinggal tempat ini tuan-tuan. Tuan-tuan istiqamah, datang belajar. Jangan putus asa dalam kita menuntut ilmu Allah. Jangan kita ni dalam hidup kita ni malas. Jangan timbul perasaan demikian. Bahkan sentiasa bersemangat untuk mentaati perintah Allah. Sehinggalah kita bertemu dengan janji yang telah dijanji oleh Allah, syurga Allah. Dengar ni dekat telinga kita ni,
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita dengar malaikat seru kita, wahai jiwa yang tenang, balik. Sekarang Allah dah panggil untuk kamu balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dan masuklah kamu di kalangan orang yang dilayakkan ke syurgaku, katanya Allah SWT. Jadi kita berdoalah, mudah-mudahan kita selamat daripada keadaan yang demikian, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti ada kitab yang saya karang, kitab yang cerita tentang mengenai bila kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia, amalan pada kita. Kitab ni ada doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Cantik sangat kitab ni. Kitab ni sebelum daripada itu saya karang kitab dalam bulan Ramadan baru ni saya karang kitab Ud'uni, doalah kamu padaku. Doa ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'uni, berdoalah kamu semua padaku. Saya susun, saya dan orang rumah saya susun balik doa-doa daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas dalam Al-Quran Karim. Dan doa ni kami letakkan nama doa memohon agar Allah adalah sebaik-baik perlindungan. Setiap surah ni ada doa. Setiap surah ni ada doa. Lalu kita keluarkan doa-doa daripada surah-surah tersebut untuk para hadis sekalian baca doa-doa sebegini, buat hafalan. Mudah-mudahan kita selamat waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Dan minggu yang sudah keluar kitab yang baru, saya karang kitab Terhumban ke Kawah Neraka. Siapa yang masuk neraka Allah dan bagaimana nak lepaskan diri kita daripada neraka Allah. Sebelum daripada itu saya karang kitab sebelum daripada itu Teman di Barzah. Saya karang kitab Malam Pertama di Barzah. Kemudian kitab Khabar daripada Barzah. Kemudian Talian Hayat di Barzah. Kalau ada ustaz-ustaz, mana-mana orang-orang alim di kalangan kita ni, tolong ajarlah masyarakat kita ni cerita tentang mengenai Barzah. Manakala kitab ni cerita terus tentang neraka terus. Neraka ni, bagaimana azab neraka, bagaimana kesengsaraan neraka. Dan bila saya tanya kenapa penerbit keluar yang neraka terus, patutnya cerita dulu titian sirat, kemudian cerita dulu tentang mengenai syurga, akhir tu baru cerita neraka. Ni cerita neraka terus. Dia kata senang cepat nak habis ustaz dia sebut. Nak suruh cepat habis ni. Jadi kita keluar terus kitab cerita tentang neraka terus. Bagaimana keadaan neraka dan sebagainya. Tuan-tuan, saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Saya sebut tadi, pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya bangunkan di Shah Alam. Kalau tuan-tuan ada anak yatim, orang miskin yang dia nak belajar, cuma je datang. Kemudian temu duga sikit, kita nak tengok. Kita tanggung pelajar-pelajar tersebut belajar. Kalau tak dapat di sini, di Pahang. Tak dapat di Pahang, di Kelantan. Tak dapat di Kelantan, saya bangunkan di Pulau Langkawi. Satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu, bapa-bapa mereka ditembak mati. Saya mula-mula saya pergi sebut, anak yatim piatu, kecil-kecil je. Ada lebih kurang 22 orang pelajar. Kecil-kecil je. Saya sebut, kita buat sekolah lah tempat ni. Kemudian kawan saya setuju buat sekolah. Kemudian bila kita bangunkan asal 22 orang pelajar. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka bangun tahajud. Pagi-pagi mereka bangun tahajud. Kemudian mereka doa pada Allah, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan madu tu untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Madu tu, ambil madu, kacau dengan air suam, minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sini. Sihir orang kita ni kuat. Orang Melayu kita ni pula, bila kena sihir, kita tak tahu nak buat macam mana. Pergi report pada polis, tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya sekarang kuat sangat orang Melayu kita ni terlibat dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ni pun satu. Kemudian yang terakhir ni, saya dapati orang kita ni kuat mengadu tentang dia kena gangguan saka. Gangguan saka ni, bila dia mimpi pelik-pelik, mimpi air banyak, mimpi rumah lama, mimpi menyusu bayi, malam-malam tidur bunyi gigi, kak gigi. Kemudian bangun tidur tu sakit kat belakang. Tu dipanggil gangguan saka. Gangguan saka, kalau kena gangguan saka ni cukup masalah. Kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Gangguan pusaka, senyum-senyum je. Jadi saya pun bangunkan kat belakang nanti ada produk yang kami campur di antara minyak zaitun dan minyak habbatus sauda. Kita gabungkan untuk jadi krim.
Ni bukan krim pemutih ya. Jangan salah anggap pula. Tengok kotak putih ni putih kot dia sebut demikian. Tak, krim ni untuk kita nak sapu belakang, sapu di sendi-sendi. Sapu sikit-sikit je. Jangan banyak sangat, dia akan panas. Panas yang teruk. Kalau kita banyak sangat, sikit je. Kita ambil demikian. Kemudian sapu di sendi-sendi. Ada yang kena kencing manis teruk, cuba amalkan, ambil tu sapu dekat pankreas dia sebelah kanan. Dia sapu, mudah-mudahan Allah gerakkan balik pankreas ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan pemulihan dan penyakit yang mereka derita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni tambah di Shah Alam ini tak ada air pula. Berebut masing-masing, ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan, rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013 906 1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan soleh yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة